total quality management. So we're going to see what's the difference between QC and TQM, and it's totally different, but it's aiming exact. I would say it's really different. Okay, even though it has the name quality, but it has different meaning. Okay, so these are the learning outcomes that you are expected to learn. So so number one is you should be able to define what is TQM, and then you should be able to explain these three different method of TQM. So TQM, it has method like QC. QC is the big term, and then it has 7 tools. Okay, so TQM there are 3 methods, but actually in the real world there are more than these 3, but we're just gonna look at these 3 here. Okay, 5S, Kaizen, and just in time. Okay. Alright, so this is the definition of total quality management. So I think I'm not going to go on with the slide. What we're gonna do is we're going to watch some video. I'm going to straight away show you, give you information on from the videos. We're going to look at several videos. Straight away on the application, and then we're going to discuss what do you think about. I'm going to show you the videos, some videos, and then I want you to keep in your mind the questions. You want to look at you want to find the answers from this question. Number one is TQM is actually about what? So daripada tengok video tu tengok apa sebenarnya dia capai, apa yang dia nak buat sebenarnya. And what are the purpose? I mean what are what they do? Okay, what are the purpose? Kenapa nak buat TQM ni? Apa ganas sangat ke TQM ni? And then I want you to ask yourself in the third thing is it new science or theory or whatsoever, new concepts that you learn, or is actually a part of you already? Okay, it's a part of what you have done. Mungkin awak tak buat hari-hari, tapi awak pernah buat dan awak pernah tahu. Dan awak cuba relatekan dengan kehidupan awak. Kalau dia ada kaitan. Kalau you think this is different, macam you learn new things, macam matematik, subjek baru, topik baru, atau fizik, topik baru. Okay, you tak pernah dengar pun tiba-tiba ada pula kan. So that's the question awak cuba find out. Total quality management ni benda yang biasa ataupun tidak. And then the next thing, mungkin awak boleh kaitkan. Sorry, not really kaitkan lah. Mungkin awak boleh tanya, adakah is it really matter lah? Okay, does quality management ni really matter? Right. So gonna send you a Padlet. Gonna start to make some brainstorming on what you have seen, what you understood from what you have watched. Anthony, not this one. Okay, so I want you to get in there. So I'm gonna ask you questions. But before that, I just want to get anything from you, from the 4 videos that we have watched. Anything that you want to say about the videos. Okay, so we're going to whatever lah, you can just say anything, and then we're going to get through to the point one by one. Boleh discuss. If you have any question pun boleh awak tanya terus. Kita akan simpan kat tepi tu. Anything. Alright, Toyota is awesome. Okay lagi. You are also encouraged to bukalah website ke Google ke, tengok siapa lagi yang gunakan 5S, siapa lagi yang guna JIT, siapa lagi yang guna Kaizen. What else are there in TQM? Apa lagi yang anything? Toyota is awesome. It is. And actually Toyota was at the beginning. How come they were like, it's a Japanese company yang dia kata tadi banyak kali industry. Diorang boom selepas World War 2 yang mana diorang kalah. And they have so many resources. So they have less of resources, scarce in resources,
in capital, money, duit, modal duit, tanah tak ada. And how come they can able to survive that and not just survive, be the best? Okay, so I think at that time they were desperate, they were pushed to the limit, and they make a breakthrough. Okay, so siapa-siapa yang nak breakthrough, awak kena susah dulu, kena hadap so many limitation, dan bila awak survive yang tu, awak akan jadi power lah. Okay. So about 2KM, anything about 2KM, about 5S ke, about JIT ke, about whatever. Otherwise, saya akan start dengan soalan lah. Apple, McDonald is using JIT. It's really surprising. If they don't use JIT, that is surprise sebenarnya. Okay, kalau McD, Apple, okay, dah banyak company kat dunia ni yang tak gunakan JIT, itu akan jadi surprise. Okay, tapi cuba awak tengok apa kesamaan antara McDonald, Apple dengan Toyota ni. What are their common traits? Apa ciri-ciri mereka yang sama yang menyebabkan mereka apply JIT? The rise of Toyota company to the largest company in Japan. The rise of Toyota company to the largest company in Japan. Alright, so kita akan nampak Toyota tu naik menjadi company yang terbesar kat Jepun. Okay, Harley Davidson Motor Company using the 5S method. Alright, 5S method. Okay, let's talk about. Alright, so we know the theory. Okay, people use this, I'm using that, using this, and then okay, this company use TQM, 5S, JIT. So the next question that I would like to ask you, what does actually TQM do? Apa sebenarnya TQM buat? Menjadikan company-company ni what are the lesson, what are the value from TQM yang menyebabkan company-company ni berjaya? Cuba awak senaraikan. Apa benda yang TQM ni sebenarnya, apa yang sebenarnya dia apa yang bagus sangat sampai dia naikkan company-company ni? Apa ciri-ciri TQM ni? Whatever lah, ciri-ciri ke, kepentingan ke, apa pengajaran, apakah nilai-nilai daripada TQM? Total Quality Management. What does it actually do yang menyebabkan company-company ni jadi top? Like Toyota become the biggest company in Japan. Okay, yang paling laju buat kereta. Tadi dia bagi tahu 1.6 hour. Mana satu kereta tu, dia spend masa buat satu kereta Toyota tu 1.6 jam saja. Kita nak buat apa? Nak guna plastisin buat bentuk kereta pun dah lebih 2-3 jam. Okay, if I ask you to build to buat satu structure gunakan kayu aiskrim buat rumah kan, I think it would takes days. Okay, beberapa hari baru siap. Tapi diorang buat kereta yang kita guna tu 1.6 hour sahaja. Working hours. Untuk siapkan satu kereta tu. Which is bapak laju lah. Daripada tak ada apa-apa, sampailah jadi bentuk kereta. Daripada rangka, masuk body, masuk engine semuanya, 1.6 hours. Okay, come share what do you think, how TQM are able to help these company yang awak listkan ni. Ada Toyota, ada McD, ada Apple, and then okay, Harley Davidson. Sebenarnya macam HP, kalau you tengok komputer, ada HP, Windows apa ni, apa nama dia dan banyak lagi company-company yang gunakan ni. So they can ensure long term success. Okay, how? Okay, so they can see condition. So they can see continuous improvement. So TQM encourage continuous improvement. Okay, so gini ada satu yang saya rasa kena highlight kat sini. Improve. Okay, so they focus. Okay, alright here. Quality management system is to prove that. Kita tengok ni. Okay, quality management system is to improve customer satisfaction by having customer focus.
Alright, so here you want to focus pada customer focus and consistently meeting customer expectation. And I agree. This is what the difference between TQM. This is what one of the thing yang TQM buat. Okay, so kalau kita bincang kat sini, mungkin orang rasa standard, biasa, you will feel that this is benda yang biasa. But it's actually not. Okay, it's actually not. We have so many things in our I mean our business and so on. Kalau macam belajar kan. So sometimes we forgot about what actually our purpose. Okay, contoh kan, you fokus kepada, yalah, tahu lah kata bagi contoh you all macam ni tapi kalau saya bagi contoh saya lah, senang sikit kan. Okay, so sometimes I know that I know that I have like a certain responsibility that I have to achieve. I have to get into that objective. But sometimes we are too focused on other than that. I mean like focus on the kita fokus pada benda yang tak sepatutnya. Kita lupa. Kita terlalu fokus pada proses tapi lupa apa kita nak capai sebenarnya melalui proses tersebut. So like when you doing business, bagi contoh lah, you doing business, you pun tengok ada orang buat website. So website dia sepatutnya sesuai untuk memudahkan customer ataupun dia rasa cantik. So this something like that. You nak cantik ke you nak capai matlamat. So something like that. So in this case, dia orang fokus pada apa yang customer nak, bukan pada apa yang mereka nak nampakkan. Okay, apa yang saya something one of that. Okay, apa lagi sebut tadi? Alright, cost reduction. Okay, saya streamline supply chain management, improve customer service and ensure that employees are trained. Okay, ini pun penting juga ni. To streamline supply chain management. To streamline kita naik sikit, kita expand. Okay, to streamline supply chain management. So supply chain management ni apa benda sebenarnya ni? Alright, so streamline ni maksudnya dia mengalir. Okay, macam anak sungai. Okay, bukannya ni so streamline maknanya dia satu aliran saja, iaitu supply chain management. So macam mana? So ni, this is what, if you notice in the video JIT, okay, in the video of JIT tu dia kata supply barang-barang supply spare part dia tak ada spare part sebab dia ngam-ngam je. So the supply yang kita perlukan itu yang kita gunakan. Kalau you dapat 100 botol tu awak gunakan. If you get 100 nuts, that's 100 nuts awak akan gunakan. Exactly. So dia nak pastikan kalau dia tak dapat, so there will be some risk. Antaranya ialah kalau dia kata tadi, kalau in case barang rosak, so awak tak ada botol air yang besar yang tambahan. So apa dia kata? Kita manage sebelum berlaku kerosakan, jangan berlaku kerosakan. So macam nak buat? That is the question. Not okay, kita standby lah banyak-banyak supaya ni. So this is what our mindset lah biasanya. I think most of us, we are already get used to the just in case punya management. Okay, dalam diri awak ni, just in case bawa extra. But the Japanese punya philosophy ni, iaitu TQM ni, ni Japanese yang bawa lah. The idea of TQM ni, iaitu kalau tak tahu berapa awak nak, tahukan dulu. Tadi dulu, fahamkan dulu. Okay, kalau takut ada rosak, hindarkan. Macam nak hindarkan kerosakan tu? Jangan ada rosak. So what you get, you gonna use. Okay, dia takkan nambah, dia tak ada kata there is no just in case. Kita yang setkan dia. Kemudian dia improve customer service yang kita sebut tadi, and ensure this, I think ini yang penting juga. Ensure that employees are trained. Okay, ini ramai yang take for granted, tapi tak banyak company yang sanggup invest kepada employees punya training. There are some reason. Antaranya ialah training pekerja lari, pekerja pergi bekerja dengan orang lain. So then dia kena ajar orang lain pula, dan training ni kena bayar. So that is one of the issue. Satu lagi, ada expectation yang entahlah kau kena yang penting kau siap kerja je. So dia tak trainingkan ni, sebab bila tak training, so mungkin akan ada isu safety, dia kemalangan ke, kerosakan ke tak sengaja, ataupun the way the process of their work become much more slower. Okay, so bila awak train, so there will be so much lah things going on. Okay, kita tengok lagi cost reduction.
Okay, betul, cost reduction. They aim pada cost reduction. TQM takes full commitment from management. Okay. Alright, so from management, it takes full commitment from management. Make more raw material like spare part. Oh, really? Make more raw material like spare part. Oh, okay, I'm not quite sure lah ini apa yang dimaksudkan ni. Ada nak terangkan ke? Alright, and then TQM provides the quality assurance that customers will get what they expect. Okay, quality assurance. Okay, strategic and systematic. Okay, strategic. Okay, can improve business efficiency. FFS. Okay, alright. So the next question. The next question saya nak tengok, saya nak buat senangnya multiple choice question. Dua pilihan saja. Okay. UKM fokus kepada produk ataupun fokus kepada management. Simple je. Ni semua kami boleh jawab ni. So, what do you think? UKM fokus kepada produk ataupun fokus pada management? Okay. So, as the name mention, total quality management. So, of course lah, mesti dia berkaitan dengan management. Alright, the next question is quality control. Quality control focus on product or focus on management? You see yang buat tu, fokus pada produk ke fokus pada management? Yes. Okay. So, I deliberately ask this question. Saya sengaja tanya soalan macam ni. Of course lah, tapi macam obvious rasa jawapan dia apa kan. But, you really have to appreciate the difference and how they are going to work with each other. So, TQM pasti ada QC. Siapa yang buat QC, mesti akan buat TQM. So, they are like harmonized with each other. Okay. Tapi, kena faham, yang QC lebih pada produk. Dia tengok produk, dia test produk. Kalau ada masalah, mana dah hasilkan produk, dah hasilkan botol air, dah hasilkan air mineral. Contohlah kita ambil produk air mineral. Kalau tengok, dia akan tengok apa masalah dia, apa defect dia, apa masalah, apa cerita dia. Kenapa dia siap lambat dan sebagainya. So dia ada sikit-sikit berkaitan dengan management tapi lebih kepada produk. Okay, now let me ask you, management ni involve siapa? Kalau macam QC involve produk. Management ni involve apa? Ataupun siapa? The next question. So, you talking about TKM, talking about management. So, management ni involve siapa? Siapa je yang terlibat dalam management? Ataupun apa yang terlibat dalam management? Whatever lah. Tengok apa pandangan awak. What do you think? Employee, okay. Employees, okay. Employee pekerja lah kan? Kerja. All members, okay, semua members. Members apa? Members of what? Siapa members tu? Cuba awak apa ni detailkan. Maksud all members tu member apa? Siapa members tu? Okay, manager. Management manager lah. Okay. Consultant, alright. Okay. This is more specific. About consultant sir. Okay, consultant. Okay. Come. PA tu apa? Ke ni apa pembantu tu? SU. Sekretari eh? Ada tak? Lagi tak? Ada lagi tu tengah typing tu, saya tunggu kejap. Kadang-kadang dia dah type dah tapi line slow. Alright, so again the question is, okay, we know QC
we're talking about product. We look at the product, we test the product, we observe the product, we observe the process to get the product. Okay, so we're talking about the product. Kita proses nak buat siapkan produk. So basically it's all about product. Sama ada proses dia nak siapkan ke daripada raw material jadi alright, private assistant. Okay. Daripada produk, daripada apa tak jadi raw material jadi produk. So dia tengok pada situ dan dah siap. Apa lagi? So dia fokus pada produk, dia SQC. And then you say kita bincang tadi TQM fokus pada management. So the question is who's involved? Siapa yang ataupun what involved in management? So ada tadi private assistant. Okay, all members ada. Alright. Okay. Alah, soalan tadi ni. Kau ni je lah, cakap je lah. Okay, come on. Lagi tak tengah type lagi tu? Customer views. Okay, management must be related to customer views. Okay, yes, mungkin. Ya, betul. So that is what? Okay, alright. So, alright. Yang tengah jawab tu boleh teruskan jawab lagi. Okay, but actually management. Okay, so I somehow agree with this one. But I want it to be more specific. Okay, sorry. Okay, alright. So all members. Okay, we're talking about TQM ni melibatkan. Okay, saya tanya soalan tadi. Apa ciri-ciri kesamaan antara McD, Apple, Toyota? They are all big companies. So apabila big companies ni, mereka akan banyak pekerja dari pelbagai background, dari pelbagai department. Even small business ataupun small company pun tetap ada pekerja. Okay, ada dia punya team dia, ada sebagainya. So in this big company, TQM ni sangat bantu mereka sebab mereka ni sangat besar and it involve everybody. Daripada director ataupun dipanggil kadang-kadang ada atas lagi advisor direct board advisory board, maknanya lembaga penasihat, dan bawah dia director, tapi yang kalau untung-untung tu director lah, penasihat tu dia bagi fee je. Kita semua dia punya nasihat-nasihat dia kita akan bagi fee. So biasanya penaung lah macam tu. Tapi director yang paling banyak pegang saham. So that kita ada daripada manager top manager ni, top management, maknanya daripada director, pengarah dan sebagainya, sampailah ke tukang cuci, okay, tukang sapu. So everybody, okay, daripada top management sampailah hinggalah ke pencuci, okay, pencuci toilet lah sebagainya yang kita rasa macam tak penting sangat. They are all involved in TQM. Okay, they are involved. So what are the thing yang dia orang kena involve? Okay, so tadi you sebut, siapa tu sebut, iaitu dia fokus kepada tadi sebut customer view, dia ada kaitan dengan customer views. Okay, tadi betul ada sebut kat tadi kan. So in TQM, all the members here, if they are asked, kalau dia ditanya, dia satu dia ada kefahaman yang kesatuan. Dia ada kesatuan. Kalau tanya tentang company tu, dia orang boleh jawab. And there will be about the same answers. Because they have the same objective. So TQM ni memastikan semua orang bekerja sebagai satu. Bukannya pekerja target dia nak kerja je, nanti dapat gaji. Alright. Maknanya dia tak ada motivation dia gaji saja. Director dia nak untung. Okay, they don't feel like this is a part of their ni. They don't feel their belonging. Maksudnya tak rasa macam dia sebahagian daripada ni. Maknanya kalau dia meningkat, kalau berlaku peningkatan dalam diri dia, dia tak rasa pun ada efek pada company dia. Okay, salah So TQM dia buatkan semua orang mempunyai value to the company, to the organisation. Alright. Okay. So ada masa lagi ni. Tengok sekejap. Slide show sikit. Oh, tengok bos. Seronok tengok. Awak dah faham. So yeah, TQM. So basically, it's a method or approach by which management and employees. So see, two people here, two groups here, can involve in the continuous improvement of the production of goods and service. So if they are talking about creating iPhone,
So they are working together to continually improve their production. Okay. Dia punya proses dia punya management dia. So semua bergerak bersama. So banyaklah kaedah-kaedah dia. So this is the general method. Okay. So kita tengok sikit. Ni method dia. Tak ada. Okay, right. So kalau tak ada, saya nak buka sekejap sini. Okay. Tolong pin saya video saya punya kamera. So I'm just gonna go. Sorry, not this one. So if you look at the chapter 3 on the topic, nota topik lama tu, awak tengok 3.6. Okay, this one here. I want to show you this one. This is very, kata orang, important bits lah here. Iaitu, ada tak. Alright, I want you to see here. There is the best way for you to understand TQM deeply ataupun deeper, lebih faham, lebih mendalam. Kita tengok apa beza dia. Apa beza dia antara dulu dan mana traditional approach. Management ni management. Traditional dengan TQM, apa beza dia? Sebab sebelum Toyota, okay, the first company yang amalkan TQM ni, dia orang amalkan traditional punya method. Apa beza dia? So cuba tengok, antaranya ialah dari segi communication. Okay, so in TQM open communication, traditional lack of communication. Okay, bos akan sembang dengan bos saja, pekerja akan sembang dengan bos. Pekerja dengan pekerja. And then the workers, ada pula dia punya pecahan dia pula. Yang geng kilang kat sini. Okay, geng yang engineer kat sini. So in this case, everybody has voice. Okay, daripada seorang makcik cleaner sampailah ke bos, ke datuk-datuk ke kan. Itulah dia boleh communicate. Alright, and then next focus on empowerment instead of control of staff. So control of staff contohnya, okay, tak capai target ni, tak dapat gaji. Ataupun, kau buat ni. So, semua dituding. But empowerment is like it more encouragement. Okay. Menggalakkan instead of boss yang direct. So, empowerment ni, kalau kau tahu cara lain, kau buat. Something like that. Okay. Do you know anything else? Do you have any suggestion? Okay. Kita try ikut cara dia. So, empowerment. Okay, menjadikan awak lebih bagus lah. And then focus on prevention. Macam saya JIT. Dia prevent daripada masalah berlaku. Daripada just in case, berbanding just in case. Tapi yang ni inspection and firefighting. Maksud dia, inspection and firefighting, maknanya kalau ada api, baru padam. Sesekali kita buatlah pemantauan. Baru kita hadap. Prevention, no. Dia sebelum berlaku, maknanya masalah takkan berlaku. Yang ni masalah berlaku, kita hadap dia. But this one, masalah, it will never occur. Kita tekan elakkan dia. External focus on customer. Tadi ramai yang sebut external focus on customer. So focus on customer. Alright, and this one focus, internal focus on rule. Mesti kena ikut kaedah ni, mesti guna kaedah ni, mesti kena ikut kaedah ni, mesti guna prosedur ni. So I don't know if you notice when I give you the individual task, I say I don't care, awak hantar je kerja awak because I'm using TQM. My aim is for you to learn, something like that. But kalau kita biasa fokus pada kaedah lama, iaitu kita fokus pada mesti kena hantar ni, guna pen biru, tak boleh guna pen hitam, tak nak pen lain, contohlah. So and then we're going to ask ourselves, apa masalah dia kan, apa kesan dia. So they are focused on the external focus on customer, not the focus on the rule, the process. Okay, right. And then dia menggalakkan continuous improvement, cooperative relations daripada kalangan employee dengan employer, employee dengan sesama employee, and solving problems at their roots. Berbanding dengan ini, dia fokus kepada stability seeking. Maksudnya, kalau keadaan lama, dia bukan nak meningkat. Yang penting kita stable saja. Dia tak nak ada peningkatan. Yang penting kita sama. Yang penting kalau hari ni awak hasilkan 100 produk, besok pun 100, besok pun 100, besok pun 100. Sampailah bertahun-tahun 100. Tapi kalau UKM fokus kepada, kalau hari ni 100, esok kita try buat 110. Besok kita try 120. Akan berlaku continuous improvement. Dan dalam sekecil-kecilnya. Alright.
Adversarial relations maknanya orang atasan yang akan bagi nasihat. Yang ni tak ada. Ini maknanya adversarial relations ni maksudnya orang yang ketua je yang akan bagi tahu, yang akan mengarahkan, yang bagi tahu, memberikan nasihat dan sebagainya. Berbanding dengan pertukaran-pertukaran idea, pertukaran pendapat, okay? Alright, and then last sekali, allocating blame. And this one difokus kepada solving root problems. So, mana solving? This one is, siapa salah ni? Siapa yang responsibility ni? Siapa punya responsibility? Siapa yang kena ambil tindakan ni? Siapa yang kena ambil? Focus on that. Bukan nak selesaikan masalah. Okay? Alright, so I think, I want to ask you, awak rasa lah, okay, TQM ni benda yang baru ataupun awak rasa ada je dalam hidup awak? What do you think? Can you put in the comment in this Padlet? Cuba komen sikit. What do you think? Benda ni awak dah, TQM ni is actually benda yang kita dah biasa ke ataupun ada je kita buat? Ataupun awak rasa awak lebih pada traditional? Okay? Alright. Don't get me wrong. Okay, sambil-sambil awak tulis tu. Okay, 2KM dengan traditional approach ni, TQM approach dengan traditional approach ni, dua-duanya akan target kepada kalau company tu profit lah, pada profit. Dia tak gagal. Janji kerja siap, tak gagal. Beza dia adalah 2KM akan lebih efisien, lebih efektif, dan TQM traditional akan lebih slow. Okay, dan sebagainya. Alright, benda dah ada sejak dulu. Alright. Okay, so what do you think? Awak sendiri dalam hidup awak, you buat kerja ke ataupun dalam keluarga awak selalu bekerja dengan adik-beradik awak ke kan? Kawan saya tadi sebab saya selalu salahkan saya. Kawan saya. Okay. Alright. Then you have to encourage, empower dia untuk gunakan perspektif yang berbeza. So, again, 2KM will never work kalau salah seorang je dalam company tu tak ada pemikiran 2KM, dia akan kacau. So 2KM ni mesti semua orang dalam company tu faham. Dia sebahagian daripada management. Dia ada nilai. Kalau dia slack, yang lain akan kacau dia, akan domino effect. Akan tolak dia ni, akan kacau dia ni, akan dia jadi. Okay, so 2KM ada tension pun ada, yes. Alright, so ni ada dua-dua, betul? Saya rasa pun sama juga. I think depends on the situation. So depend on the situation, alright. So mungkin siapa-siapa yang, I'm not sure lah, awak ada sempat tak? Saya tak tahu lah sebab you all daripada SPM, PKP kan. I'm not sure lah awak sempat bekerja ke tidak. So awak akan nampak lah macam mana you punya pekerjaan awak tu. Fokus kat mana? And how do you feel? Okay? Alright. So, and kita tengok ni, boleh baca nanti. Saya dah bagi tahu untuk video boleh. So, like 5S ni dia sebut sort, Saiton, store, shine. Okay. 5S ni, dia cerita lah. Ini macam kerja-kerja pembersihan se. Yes, memang kerja-kerja pembersihan. Tapi it's not just about pembersihan. Dia ada cerita lagi, dia manage barang macam mana. Tapi ini melibatkan pakcik cleaner. Pakcik-pakcik cleaner yang awak tengok tu kan. Yes. Saya bagi contoh kalau dia orang tak ada berlakunya, dia panggil sini, clean your workplace. Ini step yang ke dalam bahasa Jepun dia, Seiso. Dia ada Seiri, Seiton, Seiso, Seketsu, Seiketsu, Shizuke. Ni sama tadi awak sebut. Alright, cleaning ataupun shine. Kalau tak ada ni, okay, tadi kita tengok tadi Toyota. Toyota ni apa? Toyota ni kilang buat kereta. Pasti akan ada, okay, kesan-kesan minyak, kesan-kesan yalah minyak-minyak lah, ada minyak hitam, minyak sebagainya. Okay, kalau makcik cleaner, dia tak terus immediate dia kata, aku tunggu dululah, kita relax dulu. Tunggu nanti orang dah balik baru aku start cuci. Okay, kalau tak kalau Toyota, kalau dia buat kaedah JIT, auto je terus bersihkan on the spot. Dan mungkin tak guna makcik cleaner, mungkin engineer tu sendiri kena basuhkan terus, kena bersihkan terus. Kenapa? Sebab banyak kes dalam kilang-kilang kereta ataupun bengkel-bengkel kereta, iaitu banyak kes jatuh disebabkan licin minyak. Bila jatuh kau pekerja, mungkin cedera dan terpaksa ambil cuti. Nampak you dah rugi dekat situ. Tak ada, kurang satu production. Kurang satu orang pekerja. Kalau dia jatuh, dia pegang pula. Dia pegang apa? Dia berpaut dan sebagainya. Dan barang-barang tu pula jatuh dan rosak ke dan sebagainya. That is another damage. And then bila jatuh, bila cedera, bila jatuh, benda jatuh, benda rosak sebagainya, that will come to the next thing ialah masa. Kena stop dulu kerja, kena hantar dulu kena stop dulu kerja, tengok dulu masalah kat mana pasang balik. Dia akan rugi kat masa kat situ. So, in big company, time is very precious. Okay?
So kita sebagai engineer kena faham kita ada penglibatan dalam TQM ni. Okay, whatever lah. One day awak akan ada syarikat sendiri ataupun awak bekerja sebagai pekerja dulu. Awak kena faham you are a part of TQM. Okay, so many of the company kat dunia sekarang ni memang menggunakan kaedah TQM ataupun paling tidak pun dia hybrid. Ada campur-campur. Manusia is not perfect tapi dia campur-campur. Tapi now I'm pretty sure that every company akan aim kepada continuous improvement. And I think time is up right now. And please make sure siapa yang tak hantar lagi tolong submit your individual task on next week. Oh ya. Yeah. Nanti saya akan bagi awak satu borang nak minta awak isi, iaitu borang penilaian EPP. Tapi saya bagi hari Isnin lah, senang sikit. Tapi ni kelas tutorial je, kelas EA1, EA2 je kena jawab. Tak apa, hari Selasa lah, let dulu. Okay, that's all. Dan saya mungkin buat kelas untuk amali untuk Sabtu ataupun Ahad ni. Sebab awak akan ada practical test on next Thursday. Okay, itu sahaja pengumuman saya. Thank you very much class. You have been very awesome. Thank you for those who are involved, giving your idea, sharing your opinions. And benda ni lah sepatutnya awak biasakan. Supaya apa ni kata nama, always get involved. Jangan left behind. Jangan tengok saja. Okay, challenge. Keluar daripada comfort zone. Dan ini akan bina awak. Siapa awak nanti. Benda yang kecil-kecil ni dia akan bina awak nanti. Kalau awak tak mula daripada sekarang, tak biasakan daripada sekarang, jangan tiba-tiba expect bila kerja sekarang, awak kata, kenapa orang tu dapat naik gaji, aku tak dapat, kerja sama-sama je. Ataupun kenapa, dia junior tapi dia naik management, tak ambil aku. So because you don't have that attitude. Attitude dia kena bina. Dia bukan tiba-tiba ada, dia kena bina. Ataupun tiba-tiba campak awak kat tempat ni, awak akan ada. Awak akan ada tapi sekejap je. Contoh saya campak awak ke tempat ni, awak mungkin bangun pagi. Tapi after 2 weeks, 3 weeks, awak dah tak bangun pagi dah. Sebab dia akan balik pada fitrah awak yang kebiasaan. So you have to build your attitude. By the small thing lah, small pieces ni. Bila aku buat apa-apa, aku akan bagi yang terbaik. Contoh, apa saja yang aku buat, aku bagi yang terbaik. Kalau aku dalam kelas, kalau ada pertanyaan, aku akan cuba involve semampu aku yang terbaik. Salah pun tak kisah. Okay, macam tu lah. So attitude ni memang kena bina daripada awal. Jangan expect dia tiba-tiba magically ada. This is not our imaginary hour lah. Okay. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Jangan jawab, jangan cakap terima kasih. Tulis. Okay, I'm just joking Aduh. Formal kalau cakap terima kasih, laju je ramai-ramai cakap terima kasih. Kelas dah habis kan? Bila saya suruh cakap soalan, tak nak cakap, nak tulis. Okay, alright, thank you. I'm just joking Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Bye. Have a good weekend. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye, sir.